Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita semua murid-murid. Apa khabar semua? Saya cikgu doakan kita semua dalam keadaan sihat walafiat dan dijauhkan daripada sebarang penyakit dan wabak yang bahaya, insya-Allah. Baik, kita bertemu pada hari ini dalam mata pelajaran sejarah. Tajuk kita pada hari ini ialah langkah-langkah pembentukan Malaysia. Murid-murid boleh melihat buku teks sejarah tahun 6, buka muka surat 4. Mulai muka surat 4. Mari kita lihat sama-sama buku teks. Langkah-langkah pembentukan Malaysia. Pelbagai langkah telah diambil bagi memastikan pembentukan Malaysia mencapai kejayaan. Antara langkah yang diambil ialah permuafakatan, perundingan dan proses perundangan. Bermula pada bulan Mei 1961, Tengku Abdul Rahman Putra Al-Haj telah menyatakan gagasan pembentukan Malaysia. Usaha-usaha untuk menyebarkan idea pembentukan Malaysia dipergiatkan. Julai 1961, Jawatankuasa Perundingan Perpaduan Malaysia atau singkatannya JPPM telah ditubuhkan bagi memberikan penerangan tentang pembentukan Malaysia. Jawatankuasa ini telah mencapai persetujuan untuk menyokong pembentukan Malaysia. Pada Januari 1962, Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu dan British telah bersetuju menubuhkan sebuah suruhanjaya untuk menilai reaksi penduduk negeri-negeri yang terlibat. Ahli suruhanjaya tersebut terdiri daripada Lord Cobbold, Sir Anthony Abell, Sir Donald Watson, Tan Sri Wong Pao Ni dan Tun Muhammad Ghazali bin Syafi'i. Suruhanjaya ini juga dikenali sebagai Suruhanjaya Cobbold. Baik murid-murid, itu 3 langkah permulaan pembentukan Malaysia. Kita lihat gambar di sini, memberi kita maklumat tentang sejarah yang telah berlaku, di mana Tengku Abdul Rahman Putra Al-Haj telah berucap dalam satu majlis di Singapura tentang gagasan atau hajat untuk membentuk negara Malaysia, merangkumi dari negeri Perlis hingga ke Johor, termasuk Singapura dan juga termasuk negeri Sabah dan Sarawak. Ini pula sebelah kanan ni gambar-gambar ahli jawatankuasa atau ahli Suruhanjaya Cobbold yang kita sebut tadi. Mereka inilah yang bertanggungjawab untuk berbincang, mendapatkan pandangan dan pendapat rakyat seluruh Malaysia, termasuklah negeri Sabah dan Sarawak. Baiklah murid-murid, kita lihat langkah yang keempat. Pada September 1962, referendum diadakan di Singapura. Referendum maksudnya pungutan suara atau kita bertanya kepada rakyat tentang pendapat mereka sama ada bersetuju atau tidak untuk menyertai negara Malaysia. Baik, penduduk Singapura bersetuju untuk menyertai Malaysia. Kemudian pada Julai 1963, Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu dan British telah menerima cadangan laporan Suruhanjaya Cobbold. Hasilnya, persetujuan dicapai untuk menubuhkan Malaysia. Perjanjian Malaysia telah ditandatangani oleh wakil kerajaan British, Persekutuan Tanah Melayu, Sarawak, Borneo Utara atau Sabah dan Singapura. Pada Ogos 1963, pembentukan Malaysia mendapat tentangan daripada negara Indonesia dan Filipina. Oleh itu, Malaysia, Indonesia dan Filipina bersetuju mencari penyelesaian dengan bantuan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu
atau PBB. Wakil PBB telah datang untuk meninjau pandangan penduduk Sarawak dan Borneo Utara terhadap pembentukan Malaysia. Tinjauan menunjukkan majoriti atau kebanyakan penduduk Sarawak dan Borneo Utara atau Sabah menerima idea pembentukan Malaysia. Akhirnya, pada 16 September 1963, Malaysia telah diisytiharkan. Baik murid-murid, cikgu harap murid-murid dapat memahami sejarah pembentukan negara Malaysia dan tarikh-tarikh penting, terutamanya 16 September 1963 di mana rakyat Malaysia telah diisytiharkan. Baiklah, kita teruskan ya. Pemasyuran Malaysia pada 16 September 1963 telah diadakan serentak di Kuala Lumpur, Kota Kinabalu dan Kuching. Kita lihat gambar ini, ya, sejarah yang telah berlaku. Di Stadium Merdeka Kuala Lumpur, Tun Abdul Rahman Putra Haj telah mengisytiharkan pemasyuran Malaysia. Manakala di Kota Kinabalu, Sabah, Tun Abdul Razak bin Datuk Husin, Timbalan Perdana Menteri Malaysia pada ketika itu, mengisytiharkan pemasyuran Malaysia. Manakala di Padang Center Kuching, Sarawak, Wakil Kerajaan Malaysia iaitu Tan Sri Datuk Muhammad Akhir bin Johari selaku Menteri Pertanian dan Koperasi ketika itu mengisytiharkan, mengumumkan pemasyuran negara Malaysia. Sebentar tadi, murid-murid telah pun membaca dan memahami bagaimana negara Malaysia telah dibentuk. Mari kita teruskan pembacaan tentang pengajaran yang kita peroleh hasil pembentukan negara Malaysia. Lihat buku teks muka surat 12 untuk bacaan selanjutnya. Muafakat membawa berkat. Keinginan untuk membentuk Malaysia dapat dilihat dari usaha yang bersungguh-sungguh dalam kalangan pemimpin tempatan. Peristiwa pembentukan Malaysia ini banyak memberikan pengajaran kepada pemimpin tentang kepentingan muafakat dan kerjasama bagi mewujudkan sebuah negara yang harmoni. Kita berasa bangga melihat usaha gigih para pemimpin dalam memastikan kejayaan pembentukan Malaysia. Pemufakatan antara pemimpin negara, pembentukan beberapa jawatankuasa menunjukkan pemufakatan antara pemimpin. Lihat gambar ya, bagaimana yang berlaku pemufakatan, mesyuarat, kerjasama antara ahli jawatankuasa, perundingan dan perpaduan Malaysia. Kemudian kita lihat gambar seterusnya ya. Gambar-gambar ini penting supaya kita memahami apa yang sebenarnya berlaku satu ketika dahulu semasa negara tercinta kita ini mula ditubuhkan. Baik murid-murid, kita teruskan pembacaan kita. Mengamalkan sistem demokrasi. Referendum telah diadakan di Singapura dalam proses pembentukan Malaysia. Ini juga bukti bahawa Malaysia dibentuk dengan cara demokrasi yang mana kita bertanya kepada pendapat kepada rakyat semuanya sama ada setuju atau tidak. Hasil kajian hasilnya majoriti atau kebanyakan rakyat Malaysia bersetuju untuk menubuhkan negara Malaysia. Rakyat telah diberi peluang membuat keputusan untuk menyertai pembentukan Malaysia. Bijak merancang strategi. Pembentukan Malaysia telah dapat menyekat pengaruh komunis. Suasana aman, damai, menjamin kesejahteraan rakyat. Kita sedia faham bahawa antara sebab utama pembentukan Malaysia ialah ancaman pengganas komunis yang cuba menjajah negara kita dengan ideologi komunis. Ya? Ideologi komunis, fahaman yang bertentangan dengan demokrasi dan amat bahaya kepada rakyat negara kita. Seterusnya, membentuk perpaduan kaum. Berbagai kaum dan etnik
telah dapat disatukan dalam pembentukan Malaysia. Keunikan ini dikekalkan sehingga hari ini dan permufakatan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum terus terpelihara. Ya, murid-murid, kita dapat lihat bagaimana keadaan negara kita sekarang, kehidupan kita sekarang. Kita dapat hidup bersama-sama dengan kaum India, kaum Cina, malah di Sabah dan Sarawak, kaum Kadazan, kaum Iban, Murud dan banyak lagi. Kita dapat hidup dalam keadaan aman dan harmoni, bekerjasama, tidak mementingkan diri sendiri. Yang penting kita mengikut undang-undang dan patuh kepada perlembagaan yang telah diwujudkan pada permulaan kemerdekaan dan juga penubuhan negara Malaysia. Tanpa kerjasama semua kaum dalam negara kita, maka negara kita tidak mungkin mencapai keamanan seperti yang kita dapat pada sekarang ini. Sehingga kita bertemu lagi pada episod yang akan datang. Selamat belajar.